Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kembali kita pada kelas hari ini. Okay, kita masih lagi membincangkan berkenaan kemahiran menulis. Okay, daripada tugasan yang lepas, okay, saya lihat rata-rata dari anda mempunyai masalah untuk mengeluarkan isi tersurat daripada petikan tu. Okay, kita masih menggunakan hasil pembelajaran yang sama, iaitu menyederaikan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 isi tersurat daripada bahan. Okay. Bahannya ni. Okay, ini dia punya gambarnya. Okay. Saya minta awak masa tu untuk keluarkan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 isi tersurat yang ada dalam petikan ni. Okay. Daripada ni, kita nak keluarkan 6 saja. Okay, secara mudahnya kat sini ada 4 gambar. Jadi kalau ada 4 gambar, semestinya dah ada 4 isi. Okay, kita perlu tambah 2 isi lagi daripada apa-apa maklumat yang kita peroleh daripada gambar ni. Okay. Masa saya dah bagi 3, iaitu yang pertama ni, yang kedua dan yang ketiga. Okay, hari ni saya tambah yang keempat, yang kelima dengan yang keenam. Okay, yang pertama, lukisan sebagai medium untuk mengekspresikan emosi. Kat mana pula saya dapat benda ni? Okay, kita tengok sama-sama. Saya dapat dekat sini. Okay, melalui gambar pertama ni. Lukisan dapat digunakan untuk mengekspresikan berbagai-bagai emosi. Ini untuk yang pertama ni. Okay, lukisan sebagai medium untuk mengekspresikan emosi. Yang kedua, lukisan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya dapat kat mana pula? Ni. Okay, lukisan menjadi medium untuk anaknya berkomunikasi dengan orang di sekeliling. Ini isi tersurat yang kedua. Okay, dah ada 2 dah. Lepas tu yang ketiga, lukisan Hari Guru menunjukkan perjalanan menimba ilmu dari bangku sekolah hingga ke universiti. Okay, ni dapat kat mana? Gambar yang kedua ni. Okay. Jadinya kat sini dah ada 3 isi. Tiga-tiga saya dapat maklumatnya daripada yang ada kat sini ni. Okay, awak tak perlu pening-pening. Awak perlu pilih je isi tersurat. Benda ni dah ada. Okay, maknanya kat sini ada 4 gambar. Okay, sepatutnya dah ada 4 isi yang awak dapat. Okay, seterusnya yang ketiga, ni yang keempat. Lukisan menterjemah semangat patriotik. Mana semangat patriotik? Ni. Semangat patriotisme diterjemahkan oleh Wan Jamilah melalui lukisan ini. Awak tak perlulah ambil nama Wan Jamilah tu. Okay, kita fokus kepada lukisan. Okay, yang keempat, semangat patriotisme ni. Lukisan menterjemah semangat patriotik. Okay, yang kelima, lukisan menggambarkan kerja keras petugas Barisan Hadapan Negara sepanjang masa dalam memerangi penularan pandemik COVID-19. Okay, dapat kat mana? Ada dekat sini. Jadinya, 4 gambar ni kita ambil dia sebagai isi tersurat. Okay, lepas tu satu lagi kat atas sini tadi. Baik, kita perlukan sekurang-kurangnya lagi satu isi tersurat. Dapat tak lagi? Ni contoh, seni lukis merupakan satu terapi yang menggembirakan Wan Jamilah. Ini pun isi tersurat. Maknanya, isi tersurat ni saya ulang lagi sekali, benda yang dah ada dalam petikan ni kita tinggal keluarkan dan pindahkan sahaja. Okey, seni lukis merupakan satu terapi yang menggembirakan Wan Jamilah. Ini pun isi tersurat. Kita ambil, saya masukkan yang keenam, iaitu seni lukis sebagai satu terapi yang menggembirakan. Okey, sekurang-kurangnya kat sini ada 6. Okey, cukuplah untuk kita capai hasil pembelajaran kita. Okey, dia punya kata kuncinya fungsi lukisan. Okey, lepas tu dia punya keenam isi tersurat ni kita dah dapat daripada petikan tadi ni, gambar tadi ni. Okay, lepas tu bila kita dah dapat isi dia ni, okay, kita jadikan dia sebagai satu rumusan lengkap. Okay, kalau dalam rumusan mesti ada pendahuluan, isi dengan penutup. Okay, dia punya patah perkataannya lebih kurang 120 patah perkataan macam tu. Okay, jadinya dia punya pendahuluan, saya ambil macam ni yang mudah. Petikan membincangkan fungsi lukisan. Ni kata kunci dia, fungsi lukisan. Ini kita jadikan dia sebagai pendahuluan. Manakala dia punya 6 isi tersurat tadi ni kita gabungkan jadi satu perenggan isi. Okay, tengok ni, semua ayat saya ambil kat atas ni. Lukisan berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan emosi. Ni yang pertama. Okay, yang kedua, lukisan juga dijadikan medium untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling. Ni yang kedua. Lepas tu yang ketiga, saya tambah sikit penanda wacana. Okay. Lepas tu, ni yang keempat, lukisan menterjemah semangat patriotik. Semangat patriotik juga dapat diekspresikan melalui lukisan. Okay, ni yang kelima. Terdapat juga, ni saya sambung. Terdapat juga lukisan yang menggambarkan kerja keras petugas Barisan Hadapan Negara sepanjang masa dalam memerangi penularan pandemik COVID-19. Okey.
Tu isi yang kelima. Okey, yang terakhir kita boleh letak akhir sekali. Sorry. Akhir sekali. Okey, akhir sekali seni lukis dijadikan sebagai suatu terapi yang menggembirakan. Okey, ni kita dah gabung semua ni. Jadi satu perenggan isi. Okey, pendahuluan dah ada, isi dah ada 6. Sebenarnya dia perlu 8 dah. Untuk ni saya tunjukkan kat awak bagi awak faham dulu terlebih dahulu. Semua isi yang kita dapat ni sebagai isi tersurat, kita pindahkan dia menjadi satu perenggan isi ni. Okey, lepas tu yang terakhir ialah penutup. Okey, penutupnya apa kat sini? Awak buat. Okey, untuk penutup awak cuba buat sendiri. Sama macam yang awak dah belajar tahun lepas. Okey. Kesimpulannya apa. Okey, jadi itu saja tugasan untuk hari ini. Kita adalah pembelajaran hari ini ialah kesinambungan daripada apa yang kita belajar pada kelas yang lepas. Okey, jadi kalau awak ada apa-apa masalah lagi, boleh berhubung dengan saya secara terus. Okey. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.